Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Cik Mazirul, yang berbahagia Datin Malihan, dan juga yang berusaha Puan Mimi dan juga rakan-rakan cikgu sekalian. Okay, hari ini saya akan berkongsi untuk penyediaan sijil digital. Okay, menggunakan Google Form, okey, dan juga AutoCAD. Okey, saya rasa cikgu-cikgu mungkin dah ada yang dah tahu, ataupun mungkin dah pernah buat sijil digital ni. Okey, hari ni saya akan menggunakan AutoCAD. Okey, menggunakan aplikasi AutoCAD. Okey, sebenarnya sijil ni ada dua lah yang famous. Biasanya akan guna Certify-M ataupun AutoCAD. Cuma yang bezanya Certify ni dia lebih berfokus untuk quiz. Sebab sijil dia akan keluar persen. Akan keluar berapa peratus markah dekat sijil. AutoCAD ni dia tak ada. Penggunaan AutoCAD lebih meluas lagi berbanding dengan Certify. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan yang AutoCAD. Okey. Untuk menghasilkan sijil digital AutoCAD ada tiga langkah lah. Tiga langkah, okey. Suara saya jelas ke? Suara jelas Ustazah, tapi tak nampak yang presenting tu. Oh, presenting tak nampak? Sekejap. Okey, sekejap Okay. Okey, ada tiga langkah yang kita kena ambil tahu. Okey, iaitu yang pertama Google Form. Okey, sijil yang kita akan buat hari ini menggunakan Google Form. Ambil respon daripada Google Form. Okey, kalau tak ada Google Form, sebenarnya boleh, tapi kita manual lah maksudnya. Kalau Google Form ni dia kita nak automatic kepada respon. Penerima akan terima terus sijil kita lepas dia masukkan data dalam Google Form. Yang kedua kita akan buat template sijil. Yang ketiga kita akan tengok data. Macam mana data yang kita dapat tadi untuk linkkan terus sijil tu. So, yang pertama kita akan tengok Google Form. Dekat Google Form ni, perkara penting yang kita kena buat ialah email. Sebab email tu kita nak bagi pada penerima, so email adalah benda yang penting dalam Google Form ni. Mari kita tengok Okey, ni contoh yang saya dah buat. Dah keluar ke dekat ni? Dekat skrin. Ada tak dekat skrin? Ada. Google Form ni yang seperti yang cikgu biasa buat. Okey, boleh macam mana, apa maklumat sekalipun yang cikgu nak isi, cikgu boleh isi. Okey. Cuma dekat email ni, okey, biasa kalau kita tak nak tulis email, kita boleh pergi dekat setting. Okey. Dekat setting ni, kita akan nampak dekat general ni ada collect email. Okey, so kita boleh tick kat sini. Dia akan keluar terus dekat Google Form tu. Kita dah tak payah tulis. Okey, kalau katakan kita tak tick dia tak ada. Kalau kita tak tick, kita tak ada, maksudnya kita kena tulis lah.
Okay, kalau yang ni kita nak collect email, kita tickkan aja. Okay, yang lain ni macam biasa, yang macam email kita tak perlu, kalau nak guna untuk email MOE saja tekan tick. Kalau tak nak, tak payah. Okay? Yang lain ni rasa semua cikgu dah fasih untuk bahagian lain. Okay, kita save. Okay, so bila kita save ni memang ada email. Okay. So yang selainnya cikgu boleh tulis nama, nombor kad pengenalan. Kalau cikgu buat quiz, bolehlah letak quiz kat bawah tu kan. Ataupun kalau kelas bukan biasa bukan nombor kad pengenalan kan, mesti nama kelas, boleh tulis sekolah. Okay. Cikgu pun boleh tandakan bintang untuk setiap data yang cikgu nak tu supaya orang yang isi ni dia isi data dia, tak ada yang tertinggal. Okay, so setakat ni boleh faham? Boleh Okay, untuk langkah yang pertama. Okay, untuk langkah yang kedua, kita akan ke Google Drive untuk kita buat sijil, template sijil. Okay. Untuk kat Google Drive ni, untuk buat sijil, saya mengesyorkan untuk buat folder dalam Google Drive. Okay. So, cikgu-cikgu boleh buka dekat new ni, boleh tekan dekat folder. Kita akan buat satu folder baru. Folder baru. Kenapa kena buat folder? Sebab nanti sijil-sijil yang kita buat tu, dia akan terus masuk dalam folder kita. Dia tak adalah berserabut dekat bawah, dekat wall kita, dekat drive tu je. Dia terus masuk dalam folder. Okay. Kita namakan folder kita sijil. Sijil. Ya, apa-apalah nama yang sesuai kan. Okay. So, dia akan keluar dekat depan ni nanti. Sijil-sijil. Okay, ni. Okay, sijil-sijil Okay. Dah ada folder. Okay, kemudian kita akan buat template sijil menggunakan Google Slide. Okay, sebenarnya boleh je guna Google Doc. Google Document ni, tapi kalau dokumen dia tak friendly sikit berbanding yang Google Slide ni. Macam yang kalau kita buat Word guna PowerPoint. Rasa kalau untuk gambar lebih mudah guna PowerPoint. Okay. So, kat sini dia sebenarnya Google Slide ni sama je. Dia punya cara dia dengan PowerPoint. Okay. Lepas tu, yang pertama kita tengok dekat add-on dulu. Sebab hari ni kita nak gunakan AutoCAD. Okay, cikgu tengok dekat add-on. Okay, add-on ni tak ada apa-apa. Okay. Okay, ini contoh yang kosong lah kan. So, kita nak guna AutoCAD, kita kena get add-on. Oh. Sekali lagi.
Okey, dia macam ni. Nanti cikgu akan nampak macam ni bila cikgu get it on, cikgu kena install AutoCAD. Nanti dia akan keluar macam ni. AutoCAD dan untuk launch bila kita nak buat nanti. Okey, sekejap saya tengok. Dah keluar ke belum? Dah. Okey. AutoCAD. AutoCAD. Okey, AutoCAD. Okey, ni install. Okey, sekarang dah install. So, kita tengok balik dekat add-on ni. Ada nanti tak. Alamak. Oh, ya dah ada tapi dia tak keluar. Why? Sekejap setakat ni boleh. Sekejap saya kenapa dia tak keluar? Okey, lepas dah install, saya sambung balik lepas dah install, kita renamekan kita punya presentation ni. Kita rename dulu. Way Digital. Okey. Okey. Digital kita dah rename. Okey, kemudian baru kita akan masukkan template. Kita boleh cari mana-mana template yang sesuai. Contohnya saya download dan saya ambil contoh sijil yang ni. Saya pun boleh copy yang ni. Cikgu boleh ambil template yang mana yang sesuai yang cikgu nak guna. Okay, macam saya guna yang ni. Boleh kalau Google kan, saya Google template contoh template sijil free. Okay, so dia akan keluar macam-macam jenis template. Ada kita boleh copy kat situ. Okay, ni kita send to back, kita orderkan dia send to back supaya okay, dia akan jadi macam ni. Okay, kalau kita nak letak kita punya logo sekolah, kita boleh letak logo sekolah dekat kita punya template. Okay, kita ambil logo sekolah.
Batin. Dan yang lain. Lain daripada logo sekolah, jangan lupa. Sekarang apa-apa maklumat kita kena masuk logo sekolah dan logo TS25. Ah, Okey. okey, ni contoh lah kan. Contoh. Okey, contoh. Okey. Okey, kita pun boleh paste kat sini. Nanti kalau buat CJ, kita betul-betul buat CJ, kita macam Datin cakap tadi kena apa? Kena masukkan logo TS25. Okay, so ni saya buat contoh dulu, nanti bolehlah buat kiri kanan sijil. Kalau kuis biasa, kalau yang tak formal mungkin tak ada tak logo pun tak apa, macam tu lah kan. Tapi kalau kita nak nampak formal, ada logo tu cantik lagi lah. Okay, so kat sini kita boleh buat CJ. Kita tulis CJ pernyataan macam biasa. Okay. Nanti yang luar biasa ialah ada tanda simbol tu. Okay, sekejap nak ubah tulisan, boleh ubah dekat atas ni. Okay, ada. Okay. Macam-macam tulisan, macam kita buat tulis biasa tu. Okay, so kita tambah teks. Okay, kat sini kita buatlah adalah dengan ini misahkan our. Okay. Nanti ni. Okay. Okay, yang bawah ni nanti kita nak tulis nama kan. So nama ni kita kena buat simbol yang tajam-tajam tu. Apa nama simbol tu? Simbol ni. Ya okay, simbol tu. Nampak tak? Okay. Okay, simbol yang ni kita kena buat nama. Nama mula mesti nama kan. Okay, lepas tu bawah tu kita nak tulis apa. Tadi kita buat nombor kad pengenalan. Kalau kelas ke apa nak tulis yang ada dalam data Google Form tadi, yang kita nak masukkan dalam CJ boleh tulis dekat sini. Nombor kad pengenalan. Okay. Apa-apa maklumat yang kita nak masukkan daripada Google Form, nak masukkan dalam sijil, kena boleh tulis kat bawah ni dengan syarat ada tanda ni. Dengan syarat ada tanda simbol yang ini. Dia pembuka dengan penutup. Okay. Setakat ni boleh dapat? Boleh Okay. Okay, seterusnya. Okay, nanti cikgu akan dapat macam ni. Saya buatkan sikit Okay, nanti cikgu akan dapat macam ni lah. Okay, cikgu akan dapat macam ni. Contoh. Ini contoh yang saya dah siap. Dah siap create. Yang kekal, dia tak perlu simbol tu. Okay, yang nak ubah-ubah, yang nak kita merge kan mesti ada simbol macam ni. Simbol yang tajam-tajam tu. Okay. Okay. So, seterusnya kita kena pergi semula dekat kita punya Google Form tadi. Okay. Kita pergi dekat Google Form. Okay. Kalau kita tengok dekat Google Form, dia ada bahagian respon. Okay. Lepas tu ada spreadsheet. Okay. Spreadsheet ni tempat ada keluarnya data kita.
So kita download yang ni. Download. Kita tekan yang ni supaya kita boleh nampak data kita dalam bentuk spreadsheet pula. Okay, kita tinggal je kita punya template tadi kat sini sebab dalam Google Drive dia automatic akan save. Okay, so kita tinggal je yang tu, kita buka Google Form tadi, lepas tu buka dekat spreadsheet, kita boleh downloadkan, tekan supaya dia keluar melalui spreadsheet ni. Okay, so okay, bila dah keluar data macam ni akan keluar macam ni, dia akan keluar macam ni. Okay, dia yang sama juga macam tadi. Okay, ni contoh kita buat tadi kan. Okay, kat sini. Sini. Okay. So, kalau keluar ni saya dah try buat. So, dah ada lah yang ni. Okay, ni sebab dah try buat so dah ada maklumat. Okay. Adiknya. Okay, lepas tu kita nak buat sijil. Okay, kalau kita guna yang tadi, kita guna yang mula tadi kan. Okay, sekejap kita guna yang mula tadi, kita buat okay. Okay, kita tengok ni, semua ada, dia mesti ada di petak yang pertama. Okay, kita tengok yang ni ada di petak yang pertama, timestamp, email address, nama, nombor kad pengenalan. Nanti apa-apa data yang cikgu isi dalam Google Form dia akan ada pada kotak yang pertama ni. Okay, kotak yang kedua sampailah bawah ialah maklumat yang diterima. Okay, maklumat yang diterima. Okay, kemudian kita akan tekan add-on ni, autocorrect ni kan. So kat sini sebab dah ada, okay, kita tengok yang contoh yang ni yang saya dah buat sebelum ni. Okay, bila kita dah ada dalam ni, so autocorrect kita launchkan dia. Bila launch, cikgu akan nampak macam ni. Okay, dia akan tulis click to begin, new job. Okay, new job, kita tekan new job. Okay, lepas tu dia akan keluar job name. Kita namakan kita punya job tu. Kita tulislah sijil apa-apa-apa. Okay. Okay, kemudian tekan next. Okay. Dia akan suruh kita masukkan kita punya template tadi. Kita nak guna yang mana. So cikgu pun pilih yang mana yang cikgu buat template tadi, nama apa, cikgu pun tekan. Okay, pastikan yang memang cikgu buat yang sebelum ni lah, yang memang cikgu nak guna. Okay, tekan, lepas tu kita next. Dan kemudian yang ketiga, dia akan keluar data macam ni. Data ni dia ambil daripada Google Slide tadi, yang sebelah sini, yang ada simbol ni ambil daripada Google Slide. Yang sebelah kanan sekali ni ialah kolom yang mana kita nak ambil untuk kita letakkan dalam sijil kita daripada spreadsheet ni. Okay, dia akan bagi pilihan. So kita tekanlah nama, okay, nama kat tempat name tu, okay, nombor kad pengenalan, okay, pastikan sama, okay. Lepas tu next. Okay, next. Okay, file setting ni dia suruh tulis nama file lagi, kita pun tulis. Okay, lepas tu next. Okay, yang kelima kita choose folder. Okay, bila choose folder, pilih folder yang kita buat tadi. Sijil digital, okay, sijil apa, okay. Sebab dalam folder ni kita akan terima sijil-sijil yang telah kita buat. Okay. Lepas tu tekan next. Okay, yang ni,
Yang kelima, nombor 6 dengan 7, kita tak payah usik dia. Terus tekan next je. So nombor 8 kita akan jumpa yang ni. Okay, nombor 8 dia akan tanya, nak share tak? Okay, so kita nak share, kita akan tekan yes. Okay, yes. Lepas tu share dokumen as PDF. Guna PDF lah untuk send pada penerima tu. Sijil akan sampai melalui PDF nanti. Okay. Lepas tu kat bawah ni kita tekan yang ni allow collaborator ni no, yang ni yes. Okay, yang kat bawah ni ialah email, macam mana nak keluar dekat email nanti. Okay, ni tu ni kita buat tanda simbol yang tajam tadi dengan email address untuk kita supaya dia automatik hantar dekat email yang penerima. Okay. Okay, bawah lagi tu, bawah tu cikgu akan tengok dia ada type subject. Okay, sebab kat email kan ada tu PC, okay, nak apa, daripada siapa apa kan. Okay, kat bawah tu kan kita ada kena tulis subjek kan. Kita tulis lah sijil ke apa. Bawah tu tulis skip message. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Okay. Kalau kita nak sebaiknya kita tulislah kan supaya penerima tu tahu apa yang keluar, apa yang kita hantar tu. Okay, so lepas tu next. Okay, yang ke-9. Yang ke-9 ni, run on form trigger, yes. Run on time, no. Okay, yang ni kita pun, yang ni yang last kali. Okay, lepas tu kita pun tekan save. Okay, bila tekan save, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni, sijil digital. Okay, ni tekan, ni ada tanda simbol macam nak play, nak run. Okay, so kita tekan. Tekan simbol run tu, play tu. Okay, so nanti sijil tu akan keluar macam ni lah. Kalau dia dah di-mergekan, dah dihantar, dia akan keluar seperti di screen ni. Okay, ni yang saya dah contoh saya buat, dia akan keluar macam ni je. Okay, lepas tu akan sampai dekat email. Okay. Itu saja sebenarnya. Sampai dah jadi email dah sekarang. Okay, ada dah jadi email dah, maka saya pun dah siap dah. Ada soalan? Ada soalan? Okay. Ada 3 step. Google Form, template sijil dengan Data. Okay, ada 3. Okay, dah siap sampai data, dah habis, kita dah nampak kat situ dokumen successfully dia dah dihantar. So maksudnya sijil tu dah diterima di email penerima masing-masing. Okay, itu saja daripada saya. Kalau nak yang lebih canggih kan, cikgu pun boleh kat YouTube, boleh letak barcode, ada macam-macam lagi. Tapi ni yang simple lah kan. Okay. Saya minta maaf kalau ada tersalah cakap, ter apalah semua. Saya kongsikan sikit apa maklumat untuk hari ni. Itu je.